Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Al-Bukhari, terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita masih dalam kitab besar, bab besar, Kitabul Iman. Dan bab kecilnya, subtopiknya bab yang ke-42, bab yang ke-42 dah. Babu ma ja'a anna al-a'mal bin niyah wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa. Fadakhala fihi al-iman wal wudu' was salah waz zakatu wal hajj was shaum wal ahkamu. Wa qala Allah Ta'ala kullu ya'malu 'ala shakilatihi ala niyyatihi. Nafaqatur rajuli 'ala ahlihi yahtasibuha sadaqatun. Wa qala walakin jihadun wa niyyatun. Bab yang ke-42, amalan itu dikira mengikut niat dan keikhlasan. Ada meninggal. Setiap orang mendapat apa yang niatkan ya. Walikulli imri'in wal hisbah ya dah tidak. Annal amala bin niyah wal hisbah. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapat apa yang diniatkannya, termasuk di dalamnya iman, wuduk, sembahyang, zakat, haji, puasa dan segala hukum yang lain. Iman, setiap orang beramal mengikut caranya. Nah. Kullu ya'malu ala syakilatihi, ala niyatihi. Nah. Setiap orang beramal mengikut caranya, itu niatnya. Perbelanjaan seorang terhadap keluarganya dengan ikhlas adalah sedekah. Nabi SAW bersabda, tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Tak apalah kita baca sesuatu perbahasan. Jadi amalan itu dikira mengikut niat dan keikhlasan ya. Nota kaki 561 ya. Okay, perkaitan dan kesinambungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Di bawah bab yang ke-41 sebelum ini, Imam Bukhari telah mengemukakan suatu hadis. Di dalamnya tersebut rombongan Abdul Qais telah meminta kepada Rasulullah SAW supaya menceritakan amalan-amalan yang menjamin mereka dapat masuk syurga apabila mereka mengamalkannya. Maka baginda menyuruh mereka melakukan beberapa perkara dan melarang mereka daripada beberapa perkara, khususnya yang berkaitan dengan arak. Abang cerita itu berkaitan dengan arak lah dah. Melalui bab yang ke-42 ini, Imam Bukhari hendak menyatakan bahawa amalan-amalan tersebut di dalam hadis yang ke-53 di bawah bab ke-41 itu baru menjamin seorang masuk syurga apabila ia melakukannya dengan niat betul. Jadi bab ke-42 ni nak suruh amalan itu biar niat betul, barulah boleh masuk syurga ni. Imam Bukhari juga mahu menyatakan semua perkara yang telah dikemukakan olehnya melalui sekian banyak bab sebelum ini memang merupakan cabang-cabang besar iman lah, tetapi ia baru dikira sebagai cabang-cabang besar iman apabila dikerjakan dengan penuh ikhlas kerana Allah. Amalan hebat sedang mana semaya pun kalau tidak ikhlas tak boleh pahala dah. Itulah perkaitan di antara bab ke-42 ini dengan bab yang ke-41 sebelumnya, juga dengan bab-bab yang sebelum itu lagi ya. Okay, antara tujuan Bukhari mengadakan tajuk bab yang ke-42 ini, para pensyarah Sahih Bukhari mengemukakan berbagai-bagai pandangan berhubung dengan maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini. Pertama, Ibn Battal berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menolak pegangan golongan Murji'ah, golongan Islam liberal tu dah. Mereka mengatakan iman hanyalah ucapan dengan lidah saja, tiada kaitannya dengan keyakinan dalam hati. Tu Murji'ah mana sekali hati dah. Tak apalah, kata lidah sajalah. Apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah memadai untuk menjadikannya seorang mukmin. Tidak perlu ada dalam hatinya kepercayaan dan keyakinan terhadap apa yang diucapkannya itu. Begitu juga Murji'ah, gitu juga tidak. Padanya lidah mengaku Islam, mengaku beriman pada. Okey, pendapat kedua dah. Syekhul Hindi, ada Syekh orang di benua India ni, Maulana Mahmudul Hasan berpendapat Imam Bukhari mengadakan dua bab terakhir bagi Kitabul Iman setelah selesai membincangkan tentang iman dan segala macam amalan yang ada kaitannya dengan iman. Beliau juga telah mengadakan beberapa bab berkaitan dengan keperluan menjauhkan diri daripada segala maksiat dan dosa. Lepas tu, tujuannya ialah untuk menyatakan bahawa segala amalan kebaikan, termasuk juga iman itu sendiri, baru bererti dan baru menjadi apabila ia dikerjakan seseorang dengan niat yang betul dan ikhlas semata-mata kerana Allah.
Demikian juga dengan segala maksiat dosa yang hendaklah dijauhi kerana Allah SWT. Jadi sebelum tu bab amalan, bab seterusnya bab meninggalkan maksiat, benda-benda dilarang. Tapi semua tu buat ibadah amal yang Allah suruh dan meninggalkan larangan yang Allah larang itu biarlah kerana Allah, baru dikira pahala, barulah dapat syurga. Tanpa niat yang betul tidak ada amal soleh yang berguna dan tidak dikira sebagai ketaatan pada Allah. Niat yang betul dan ikhlas kerana Allah sahajalah adalah dua perkara yang amat penting untuk suatu amalan manusia itu diberi nilai oleh Allah. Tinggal maksiat bukan kerana Allah dia. Kerana benda lain tak jadi amal ibadah lah. Itu pendapat kedua dia, Maulana Syekhul Hindi Maulana Muhammadul Hasan. Okey, pendapat ketiga pula Maulana Rashid Ahmad Al-Gangahi. Berpendapat tujuan Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan pahala bagi amalan itu terhenti di atas niat. Atas niat lah. Nak beri pahala, beri syurga ke apa, atas niat lah. Yang keempat, Maulana Zakaria berpendapat untuk mendapatkan pahala bagi amalan yang dibuat, niat dan mengharapkan pahala, hisbah lah. Niat untuk mengharapkan pahala diperlukan. Dan apa pahala bagi amalan itu baru dapat diharap apabila dilakukan dengan ikhlas. Tanpa ikhlas tiada amal yang terima dan tiada juga pahalanya. Ini berarti bagi Imam Bukhari sabda Rasulullah SAW, innamal a'mal binniyat, itu berarti innama thawabul a'mali binniyat. Pahala amalan hanya diperolehi menurut niatnya. Itu maksud Imam Bukhari. Kelima dia, pendapat kelima, menurut setengah ulama tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan niatnya yang baik dan keikhlasannya. Cerita dia pun ikhlasnya. Walaupun beliau dari awal Kitabul Iman lagi hingga ke akhirnya tidak henti-henti mengkritik golongan-golongan tertentu seperti Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan lain, namun niat beliau baik dan beliau melakukannya dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu pendapat kelima lah. Sesama sekali tidak dilakukan dengan maksud menghina sesiapa pun, tidak juga dengan maksud menunjukkan diri dan mencari populariti. Ia tidak lebih daripada mahukan kebaikan untuk setiap orang Islam. Nak cerita ikhlas tu dia nak ikhlas. Ini pendapat kelima lah. Pendapat keenam, bagi penulis mungkin juga Imam Bukhari hendak mengingatkan para pembaca kitabnya ini dan juga umat Islam secara keseluruhannya supaya senantiasa menjaga niat dan menjaga keikhlasan apabila melakukan suatu amalan yang baik atau menjauhi suatu perkara maksiat. Tinggal maksiat pun ya ikhlas. Niat yang betul dan ikhlas hendaklah dijaga dari permulaan pekerjaan hinggalah ke akhir pekerjaannya. Itulah agaknya rahsia di sebalik Imam Bukhari memulakan kitabnya ini dengan hadis innamal a'malu binniyat dan menyudahi Kitabul Iman ini dengan hadis yang sama juga. Dah. Hadis innamal a'malu binniyat juga dah. Habis itu dah. Lepas tu setiap orang mendapat apa yang diniatkannya, termasuk dalamnya iman, wuduk, sembahyang, zakat, haji, puasa dan segala hukum yang lain. Allah Ta'ala firman, setiap orang beramal mengikut caranya, itu niatnya. Perbelanjaan seorang terhadap keluarganya yang ikhlas adalah sedekah. Nabi SAW bersabda, tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niatnya. Okey, jika diteliti tajuk bab yang ke-42 ini, bab ma ja'a annal amal bin niat wal hisbah walikulli imri'in ma nawa. Ia dapat dibahagikan pada 3 juzuk penting, 3 bahagian penting. Juzuk pertamanya ialah al-a'mal bin niat. Juzuk bahagian keduanya ialah wal hisbah, mengharapkan pahala dia. Dan juzuk ketiganya pula walikul limri'in ma nawa, apa yang dia niatkanlah. Setiap urusan dengan apa yang niatkan. Gitu dah. Setiap orang dapat apa yang niatkan. Lepas tu juzuk pertama, bahagian pertama dan ketiga merupakan sebahagian daripada hadis yang sama lah. Iaitu hadis ke-54 yang kita akan baca nanti. Juzuk kedua, bahagian kedua difaham daripada hadis ke-55 di bawah bab ini. Firman Allah Ta'ala, kullu ya'malu ala syakilatih. Dikemukakan oleh Bukhari sebagai dalil bagi juzuk pertama tajuk bab. Sabda Nabi SAW, nafaqatur rajuli ala ahli yahtasibuha sadaqatan. Merupakan dalil bagi juzuk bahagian yang kedua tajuk bab. Dan sabda Nabi SAW, walakin jihadun wa niyah. Dikemukakan sebagai dalil bagi juzuk bahagian ketiga lah tajuk bab dah. Jadi setiap dalil itu mewakili setiap bahagian perbahasan niat tu lah. Dah. Pertama, al-amal bin niat. Amal itu kena niat dulu dah. Yang kedua, hasbah dah. Mengharapkan pahala daripada Allah dah. Yang ketiganya, setiap diberi balasan pahala gapo tu berdasarkan niat.
Tiga perkara tu. Dalil tiga perkara tu lah. Adapun kata Bukhari dalam tajuk bab ni, fadakhala fihi al-iman wal wudu' was salatu waz zakat wal hajj. Dalam tu ada sebut gitu dah. Was-sawm wal ahkam sebagainya. Maka itu adalah bidang-bidang yang dimasuki niat atau ketiga juzuk atau bahagian tajuk bab. Orang tu kena niat berlaku, wuduk, pos maya, pos zakat, haji ke apa. Pahala niat ni semua tu kena ada tiga-tiga bahagian lah. Untuk sah semua yang tersebut itu perlu ada niat lah. Untuk mendapatkan pahala daripadanya juga memerlukan niat. Lihat Fathul Bari jilid 1 mushaf 135 hingga 136, Umdatul Qari jilid 1 mushaf 311 hingga 316. Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 215 hingga 216, Al-Qawaid wa Daruri jilid 1 mushaf 211 hingga 212. Syarah mushaf 119 hingga 128, Al-Abwab wa Tarablah hingga 414. Faidul Bari jilid 1 mushaf 235 hingga 234, Kashful Bari jilid 2 muka surat 709 hingga 738. Nasrul Bari jilid 1 mushaf 357 hingga 368, Tafatul Qari jilid 1 mushaf 302 hingga 303. Habis tu tentang apa tajuk bab dah. Tajuk bab aku dah. Kita nak masuk hadis dah. Hadis ke-54 dah. Ya ada hadis 54 55. Mau pening. Dah. Ada 3 hadis dalam bab ni dah. Ke hadis 54 dah. Haddatsna Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'mal binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lihat atraf bahagian hadis ke-54 ini pada hadis nombor 1 2529, 3898, 5070, 6909, 1923 dah. Ada 1 2 3 4 5 6. Hadis dah. Hadis pertama kok ni dah dah. 7 dah masuk ni dah. Ki Abdullah bin Maslamah meriwayatkan pada kami, katanya Malik meriwayatkan pada kami daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada Alqamah bin Waqqas, daripada Umar bin Khattab, bahawa Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan itu dikira dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Sesiapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dikira kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya adalah kepada dunia untuk dicapainya, atau kepada perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang telah dia berhijrah kepadanya. Jadi tak boleh pahala hijrah lah. Nampak serupa, semaya pun gitu lah. Semaya ke zakat ke haji ke. Beza-beza pahala tu berdasarkan keikhlasan dah. Ada orang seksa tak boleh nampak lah. Orang ikhlas molek besar pahala dia. Orang yang nampak amal ibadah banyak tapi kurang ikhlas, kurang kecil. Kecil gitulah kan. Okay, habis itu kita pergi pada itulah nota kaki dia ni. Okey, hadis ke-54 habis itu dah. Okey, nota kaki hadis ini dengan sedikit perbezaan pada sanad dan lafaz matanya telah pun berlalu pada hadis nombor 1 dalam Sahih Bukhari ini ada bicara dah. Perbezaan di antara hadis ke-54 ini dengan hadis ke-1 pertama tu beza mana dah? Yang jika dilihat daripada segi sanadnya, hadis ini tidak ada perbezaannya dengan hadis yang pertama. Sama je sanadnya. Kerana kedua-duanya berpunca daripada Sayyidina Umar. Bermula daripada Yahya bin Sa'id hingga sampai kepada Sayyidina Umar, sama saja sanadnya. Yang berbeza hanya di peringkat bawah sanadnya saja yang berbeza dah. Hadis yang keempat ini diterima Bukhari daripada Abdullah bin Maslamah. Beliau menerimanya daripada Malik, dan Malik pula menerimanya daripada Yahya bin Sa'id, dan seterusnya daripada Yahya sampai kepada Sayyidina Umar. Sementara hadis pertama Sahih Bukhari pula yang terima oleh Bukhari ini daripada Al-Humaydi. Beliau menerimanya daripada Sufyan. Sufyan pula menerimanya daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari siapa ke atas sama dah. Dan seterusnya daripada Yahya sampailah kepada Sayyidina Umar. Kesimpulannya sanad hadis ke-4 dan ke-1 ni sama-sama punya 6 orang perawi. Cuma bezanya Humaydi Sufyan itulah. Orang Abdullah bin Maslamah daripada Malik daripada Yahya bin Sa'id. Itu beza dah. Yahya bin Sa'id itu sama lah. Malik lah. Abdullah bin Maslamah dengan Malik. Itu pula Humaydi daripada Sufyan. Yahya bin Sa'id kata sama dah.
Jadi bezanya dua orang tok guru tu. Dua ke bawah dah. Nah, dua ke bawah tu ada beza perawi. Hadis pun ada lafaz sikit beza dah. Perbezaan di antara hadis ke-4 dengan hadis ke-1 itu disebut lafaz matan hadis ya. Beza mana? Perbezaan di antara kedua hadis ini dari segi lafaz matannya, isi kandungan hadis itu pula ialah di permulaan hadis pertama tersebut innama. Ada. Ni tak ada innama dah. Dah dikatakan ni. Al-a'mal bin niyyah. Innama tu tak ada dah. Tu beza lah. Innama dah. Tu beza dah. Sedangkan dalam riwayat ke-4 perkataan itu tiada dah. Dalam hadis pertama tersebut bin niyah dengan lafaz jamak. Sedangkan dalam riwayat ke-4 tersebut bin niyah, tak ada alif. Bin niyah dengan lafaz mufrad. Ada beza lah. Perkataan innama tersebut sekali lagi sebelum likul limrin nawa, sedangkan dalam riwayat ke-54 tiada perkataan itulah. Likul limrin nawa tu innama juga ada. Dalam riwayat ke-1 selepas perkataan imra'atun tersebut perkataan yankihuha. Dalam riwayat ke-54 pula tersebut di situ perkataan yatazawwajuha, tu beza dan lafaz dia dah. Maksud sama tapi beza dah. Hak ni perbincangan tiba riwayat bil makna dia. Dalam riwayat ke-54 selepas walikul limri'in ma nawa tersebut faman kanat hijratuhu ila Allah rasulihi fahijratuhu ila Allah rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha ay imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tu hadis ke-54 dah. Sedangkan dalam riwayat pertama dari Sahih Bukhari itu walikul limrin nawa hanya tersebut faman kanat hijratuhu ila dunya yusiba au ila imra'atin yankihuha. Pendek sikitlah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Gitu lain sikit. Tidak tersebut bahagian pertama hadis di dalamnya. Kemudian tempat lam tu di dunia tu pula diambil alih perkataan ila dah. Di dunia ni adalah hadis 4 di dunia dan dalam hadis pertama Sahih Bukhari ila dunia dah. Beza situ lah li dengan ila dah. Demikianlah perbezaan di antara dua riwayat tersebut. Perbincangan tentang kedua hadis ini telah pun berlalu di bawah hadis ke-1 pertama lah dalam Sahih Bukhari. Lihatlah di sana hadis Umar ini dikemukakan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya ini sebanyak 7 kali daripada guru-guru beliau yang berlainan dah. Sanad berlainan dah. Jadi di segi ilmu hadis kira hadis lain lah. Walaupun lafaznya hampir sama dah. Kalau atraf tu hampir sama lah. Tak mesti tepat dah. Atraf hadis yang bahagian yang sama dah. Tapi kalau Imam Bukhari ataupun kira hadis lain dah, sanad lain ke, lafaz sama, ada beza lafaz sama telah lagi kira lain dah. Habis itu dah. Habis hadis nombor 4 kita pergi pada hadis 56 pula dah. 55 dah. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. Lihat atraf hadis ini pada hadis nombor 4000 ni hingga 5331. Ada dua lagi bahagian, jadi 3 lah hadis hampir sama dah. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami, katanya Adi bin Thabit meriwayatkan kepadaku, katanya aku mendengar Abdullah bin Yazid meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, daripada Abi Mas'ud, daripada Nabi SAW. Bagi dia bersabda, apabila seorang berbelanja terhadap keluarganya dengan ikhlas dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka ia menjadi seperti sedekah baginya. Itulah hadis ke-55. Memula perbincangan dia tentang perawi dah. Hajjaj bin Minhal. Siapa dia Hajjaj bin Minhal ni? Beliau ialah Hajjaj bin Minhal al-Anmati al-Basri. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Hajjaj meriwayatkan hadis daripada Qurrah bin Khalid, Syu'bah bin al-Hajjaj, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah al-Majishun, Yazid bin Ibrahim al-Tustari dan lain-lain. Itu tok guru dia lah, tok guru pada Hajjaj bin Minhal. Lepas tu orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau, anak murid dia, antara lainnya Imam Bukhari sendiri dah, Ad-Darimi, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Abu Muslim Al-Kaji, Muhammad bin Bashar Al-Bundar, Ya'qub bin Sufyan, Ya'qub bin Syaibah, Imam An-Nasai dan Ibn Hibban mengatakan Hajjaj bin Minhal perawi sahih, siqah dah. Itu anak murid Hajjaj bin Minhal ni, termasuk Imam Bukhari lah.
Lepas tu Imam Nasa'i kata dan Ibn Hibban kata Hajjaj bin Minhal ni perawi thiqah. Imam Ahmad berkata perawi thiqah, saya tidak nampak apa-apa masalah padanya. Tu Imam Ahmad kata dah. Abu Hatim pula berkata thiqah fadil. Nah, utama lah. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli berkata thiqah orang baik. Muhammad bin Sa'ad berkata perawi thiqah banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Qani berkata thiqah ma'mun, perawi yang dijadikan pegangan dalam periwayatannya. Falas berkata tidak pernah aku lihat orang seumpamanya baik daripada segi kelebihan maupun daripada segi agamanya. Hajjaj bin Minhal meninggal dunia pada tahun 217 Hijrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 361, Tahzibul Kamal jilid 5 muka surat 467 hingga 459, Tahzibut Tahzib jilid 2 muka surat 207, Syiarul A'lam An-Nubala jilid 10 muka surat 353, Al-Kashif jilid 1 muka surat 313, Kitabut Thiqat jilid 8 muka surat 202, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 7 muka surat 301, Kashful Bari jilid 2 muka surat 744 hingga 745 lah. Tu rujukan lah dalam jatah Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami, katanya Adi bin Thabit meriwayatkan kepada kami. Kepadaku dah. Jadi Adi bin Thabit pula dah. Siapa dia Adi bin Thabit? Berkata Adi bin Thabit, beliau ialah Adi bin Thabit Al-Ansari Al-Kufi. Adi meriwayatkan hadis daripada Bara' bin Azib, Zir bin Hubaysh, Sa'id bin Jubair, Abu Hazim dan Abu Burdah bin Abdul Musa Asy'ari. Beliau juga meriwayatkan daripada datuk sebelah ibunya yang bernama Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Daripada ayahnya sendiri Thabit. Tu tak guru lah. Adi bin Thabit dah. Tu guru pada Adi bin Thabit. Okey, Al-Amash, Syu'bah Abu Ishaq As-Sabi'i, Mis'ar bin Qidam, Yahya bin Sa'id Al-Qansari adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Anak murid dia lah, termasuk Amash, Syu'bah, orang besar lah. Hajjaj bin Minhal ni dia tak cerita. Tapi nak cerita sini anak murid dia orang hebat-hebat lah. Nah, Imam Ahmad An-Nasa'i, Ahmad bin Abdullah Al-Ijli dan lain mengatakan beliau thiqah. Lepas tu Abu Hatim berkata Saduq Imam Masjid Syiah. Imam Masjid Syiah. Yahya bin Ma'in dinukilkan berkata Adi bin Thabit Al-Jazari tidak mengapa dengannya kalau ia meriwayatkan daripada perawi-perawi thiqah. Walaupun ramai juga ulama rijal menta'dilkannya, namun mereka juga di samping itu mentajrihkannya kerana fahaman Syiahnya yang melampau. Bukan fahaman Syiah biasa, Syiah melampau dah. Kata Yahya bin Ma'in Syiah melampau. Al-Jawzajani berkata perawi yang menyimpan daripada kebenaran. Ad-Darqutni berkata thiqah tapi seorang yang melampau dalam fahaman Syiahnya. Imam Ahmad berkata thiqah tapi ia berfahaman Syiah. At-Tabari juga pula berkata Adi bin Thabit adalah salah seorang yang wajib diteliti nukilannya. Al-Mas'udi berkata kalau tidak temui sesiapa pun yang lebih kuat berpegang dengan fahaman Syiah daripada Adi bin Thabit. Berpandukan kenyataan-kenyataan yang dinukilkan daripada para ulama rijal itu, dapatlah diketahui bahawa Adi bin Thabit memang seorang pelampau Syiah. Kata gitulah. Alasan para ulama yang menerima riwayatnya tidak lain hanyalah kerana beliau tidak menyeru orang lain kepada fahaman bid'ahnya. Tak ajak orang masuk Syiah ke keping Syiah dah. Dan riwayat dinukilkan daripadanya pula tidak menyokong fahamannya dah. Kerana itulah Hafiz Ibn Hajar menulis pengarang-pengarang Kutubus Sittah berhujah dengan riwayatnya. Dan tidak ada satu pun riwayatnya dalam Sahih Bukhari yang menyokong bid'ahnya. Adi bin Thabit lahir di Kufah dan meninggal dunia juga di Kufah pada tahun 116 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 316, Al-A'lam jilid 4 muka surat 219, Tahzibul Kamal jilid 19 muka surat 503 hingga 504. Khulasa Al-Khazraji muka surat 263, Tahzibut Tahzib jilid 2 muka surat 19 hingga 21, jilid 7 muka surat 156, Al-Kashif jilid 2 muka surat 15, Mizanul I'tidal jilid 3 muka surat 62, Hadis Sari jilid muka surat 424 dan 305, Kashful Bari jilid 2 muka surat 745 hingga 747. Itu rujukan untuk perbahasan tentang Adi bin Thabit ni. Adi bin Thabit ni meriwayatkan kepadaku. Katanya aku mendengar Abdullah bin Yazid. Siapa dia pula? Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari dah. Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Beliau ialah Abdullah bin Yazid bin Zaid bin Husain Al-Khatmi Al-Ansari. Setengah ulama menganggap beliau bukanlah sahabat. Tetapi sebetulnya beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan terbilang sebagai salah seorang sahabat yang hadir dalam peristiwa di Hudaybiyah. Janji ta'asti ada. Meskipun pada ketika itu beliau masih lagi kecil. Ada dah dia. Lepas tu, dalam peristiwa Jamal, Siffin dan Nahrawan, beliau sentiasa berada di pihak Ali radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah dilantik menjadi governor di Kufah. Selain meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau juga meriwayatkan daripada Sayyidina Umar, Barra' bin Azib, Huzaifah, Khuzaimah bin Sabit, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Hanzalah, Abu Ayyub Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini Abu Mas'ud lah. Antara orang yang meriwayatkan daripada beliau anak muridnya ialah Sya'bi, Adi bin Thabit, Muharib bin Disar, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Abu Ishaq As-Sabi'i dan Abu Burdah bin Abi Musa Asy'ari. Ini anak murid dia. Abdullah bin Yazid meninggal dunia selepas tahun 70 Hijrah di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 316 hingga 317. Tahzibul Kamal jilid 16 muka 132 hingga 33. Tahzibul Tahzib jilid 6 muka 178. Al-Kashif jilid 1 muka 607. Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 6 muka 118. Kashful Bari jilid 2 muka 747 hingga 748. Habislah berdata Abdullah bin Yazid Al-Khatami. Abdullah bin Yazid meriwayatkan daripada Abi Mas'ud. Bidata Abu Mas'ud Al-Ansari. Bidata Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau ialah Uqbah bin Amr bin Tha'labah bin Asirah bin Atiyah Al-Badri Al-Khazraji Al-Ansari. Dia orang Khazraj dan dia orang Ansar dah. Abu Mas'ud adalah kunyahnya. Abu Mas'ud ni kunyah, nama senarnya Uqbah ni. Sering juga beliau dipanggil dengan nama Abu Mas'ud Al-Badri. Correct juga panggil Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud terbilang sebagai salah seorang sahabat besar lah. Dan sahabat utama Rasulullah SAW. Beliau adalah salah seorang yang ikut serta dalam bai'ah Aqabah kedua lagi dah. Sebelum Nabi hijrah. Di kalangan peserta bai'ah tersebut, beliau lah yang paling muda. Beliau telah meriwayatkan banyak juga hadis daripada Rasulullah SAW, sebanyak 102 hadis. Telah diriwayatkan daripada beliau. 9 daripadanya sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu hadis daripadanya hanya diriwayatkan oleh Bukhari tanpa Muslim. Dan 7 hadis daripadanya hanya diriwayatkan oleh Muslim tanpa Bukhari. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, anak murid dia lah, ialah Aus bin Dam'ash, Al-Qamah, Abu Wa'il, Qais bin Abi Hizam, Rabi'i bin Hirash, Abdurrahman bin Yazid, Ammar bin Maimun dan Asy-Sya'bi. Yang nama anak murid dia lah. Abu Mas'ud telah ikut serta dalam peperangan Uhud dan lain peperangan sesudahnya. Berhubung dengan sama ada beliau telah ikut serta dalam peperangan Badar ataupun tidak, terdapat khilaf di kalangan ulama lah. Antara ulama yang nafikan penyertaannya dalam peperangan Badar ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sa'ad bin Ibrahim, Musa bin Uqbah Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, Ibrahim Al-Harbi, Ismaili dan Al-Zahabi. Ini tokoh-tokoh besar sirah yang kata Abu Mas'ud ini tidak terlibat dengan perang Badar. Bagi mereka, gelaran Al-Badri yang diberikan padanya itu bukanlah kerana beliau telah menyertai peperangan Badar, tetapi kerana rumah beliau di Badar. Gitu cerita. Antara tokoh yang menyatakan beliau juga telah menyertai perang Badar ialah Bukhari, Muslim, Hakam bin Utaibah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam At-Tabarani dan Abu Ahmad Al-Hakim. Orang hebat juga dah. Kata dia perang Badar pun ikut dah. Salah satu alasan mereka ialah dalam Sahih Bukhari tersebut kata-kata Urwah, Syahida Badran. Dia telah menyertai peperangan Badar dah. Tengok. Para ulama berbeza pendapat tentang tarikh wafat Abu Mas'ud. Ada yang berkata pada tahun ke-40. Ada yang berkata sebelumnya lagi dan ada pula yang berkata selepasnya lagi. Menurut Hafiz Ibn Hajar, Abu Mas'ud sempat bertemu Mughirah bin Syu'bah di Kufah ketika Mughirah menjadi gubernur di sana. Adalah jelas Mughirah telah menjadi gubernur di Kufah selepas tahun ke-40 Hijrah. Baru jadi gubernur. Kenyataan ini membuktikan pendapat orang yang mengatakan Abu Mas'ud meninggal dunia selepas tahun 40 Hijrah itu lebih rajih dan lebih kuat lagi. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 317, Al-Isabah jilid 2 muka 491, Tahzibul Kamal jilid 10 muka 215 hingga 214, Khulasa Al-Khazraji muka 239, Tahzibul Tahzib jilid 7 muka 248, Siyarun A'lamun Nubalak jilid 2 muka 494 hingga 496, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 6 muka 16, Kashful Bari jilid 2 muka 748 hingga 750. Rujukan tentang Abu Mas'ud Ansari, sahabat Nabi Abu Mas'ud Ansari. Okey, daripada Abu Mas'ud, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, apabila seorang berbelanja terhadap keluarganya dengan ikhlas dan mengharapkan pahala daripada Allah. Okey, zahir hadis ini menunjukkan pahala kerana membelanjakan sesuatu itu baru diperolehi apabila seseorang meniatkan qurbah. Niat qurbah ni mendekatkan diri kepada Allah. Sama ada perbelanjaan itu yang wajib ataupun yang harus, yang sunat harus jadi sunat dah. Dan orang yang tidak meniatkan qurbah mendekatkan diri kepada Allah tidak mendapatkan pahala kerana berbelanja tersebut. Belanja isteri pun kena kerana Allah dah. Kena niat dah. Nafkah yang wajib bagaimanapun terlaksana dengannya dah. Demikianlah kata Al-Qurtubi, dia niat dah. Habis itu dah.
maka ia menjadi seperti sedekah baginya. Nafkah anak bini, niat ikhlas, boleh pahala sedekah lah juga dah. Okay, hadis ini adalah salah satu hujah bagi ahli sunnah dalam menghadapi golongan murji'ah yang berpendapat iman hanya pengakuan dengan lidah semata-mata dan amalan tidak menambahkan apa-apa kepada iman. Itu bantah lah berdasarkan hadis ni. Okey, habis itu kita masuk hadis yang ke-56 sikit lagi dah. Okey, hadis ke-56 haddatsna Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. Lihat atraf hadis yang sama. Hadis ke-56 ini pada 1295, 2742, 2744, 3936, 4409, 5354, 5659, 5628, 6373, 1733. Atau hadis-hadis yang sama dengan hadis ke-56 ini lah. Jadi berapa tepat? So 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah tepat hadis hampir sama dah. Okey, hadis ke-56 Al-Hakam bin pada kami. Katanya Syu'aib meriwayatkan pada Katanya Amir bin Sa'ad meriwayatkan padaku daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ni Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan padanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak engkau belanjakan apa-apa dengan ikhlas kerana Allah, melainkan akan diberi pahala untukmu kerananya. Termasuk juga apa yang engkau masukkan, suapkan ke dalam mulut isterimu pun samalah. Boleh pahala dah. Ikhlas kerana Allah lah syaratnya. Okey, hadis ke-56 ini sebenarnya merupakan ringkasan bagi hadis Sa'ad yang panjang. Ada hadis panjang. Ia dikemukakan oleh Bukhari dengan lebih lengkap pada hadis bernombor 1295, 3903, 4409, 5354, 6373 dan 1733 dah. Tu hadis-hadis yang lengkap dah. Hadis ni ringkasan dah. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan pahala suatu amalan atau perbuatan yang wajib semakin bertambah dengan adanya niat qurbah, jadi menghamparkan diri kepada Allah. Kerana memberi belanja pada isteri adalah suatu yang wajib, dan seorang akan mendapatkan pahala kerana menunaikan kewajipan. Jika diniatkan kerana Allah pula dah, semakin bertambah-tambahlah pahalanya dah. Demikianlah kata Ibnu Abi Jamrah. Sebabnya Nabi SAW menyebut isteri secara khusus ialah kerana nafkah atau perbelanjaan yang diberikan pada isteri itu manfaatnya sentiasa diperoleh suami juga dah. Ia akan mencantikkan tubuh badan isteri dan pakaiannya, di samping akan menggembirakannya isterinya. Semua itu akan menambahkan lagi seri dan keceriaan isteri pada pandangan suami. Pada umumnya di sebalik pemberian nafkah oleh seseorang suami kepada isterinya, pasti ada terselit keinginan memuaskan nafsu. Berbeza keadaannya apabila seorang memberikan nafkah atau perbelanjaan kepada ibu bapanya, kerana di situ tidak ada hawa nafsunya dah. Apa yang ada hanyalah pelaksanaan tanggungjawab atau pembalasan budi baik mereka ibu bapa dah. Niat kerana Allah atau qurbah mendekatkan diri pada Allah pada pemberian nafkah pada ibu bapa lebih hampir dan lebih mudah dicapai berbanding pada pemberian nafkah pada isteri lah. Pemberian nafkah pada anak-anak pula bercampur-campur di antara hawa nafsu dan pelaksanaan tanggungjawab. Hadis ini juga menunjukkan apabila seorang melakukan kerana Allah sesuatu yang pada asalnya hanya diharuskan, ia akan mendapatkan pahalanya. Seperti makan dan minum dengan niat mendapatkan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, atau tidur untuk beristirahat supaya setelah bangun nanti dapat berbuat ibadat dengan cergas. Itu boleh pahala niat gitu dah. Demikian juga bersetubuh dengan isteri untuk melihara diri daripada perbuatan haram, di samping menunaikan hak isteri dan mahukan anak yang soleh. Semuanya mendatangkan pahala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu. Ya Rasul, ayati ahaduna syahwatuhu wa yaqul lahu fihi ajrun. Faqala ara'aytum law wada'aha fil harami akana 'alayhi fihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kan lahu ajrun. Termasuk daripada kemaluanmu pun ada pahala sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang daripada kita mendapatkan pahala apabila ia memuaskan nafsunya? Jawab Rasulullah SAW, bagaimana kalau ia memuaskan nafsunya pada yang diharamkan? Bukankah ia berdosa? Begitulah juga kalau ia memuaskan nafsunya pada yang dihalalkan oleh Allah, ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Ibn Hibban, Muslim, Ahmad, Abu Awanah dan lain-lainnya. Imam Nawawi berkata hadis ini mengandungi satu kaedah agama yang penting, iaitu apa-apa perbuatan yang dilakukan kerana Allah akan mendatangkan pahala.
Walaupun pelakunya mendapatkan kesedapan dan keseronokan ketika melakukannya. Sebab itulah Nabi SAW mengembalikan dengan minyak sesuatu ke dalam mulut isterinya. Gitulah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat ke-6 hingga surat ke-7. Umdatul Qari jilid 1 muka surat 320. Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 219 hingga 220. Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka surat 215 hingga 216. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim jilid 6 muka surat 16. Kashful Bari jilid 2 muka surat 703 hingga 704. Itu rujukan tentang syarah hadis ni. Habislah bab ni ikhlas ni. Ada lagi dah. Cuma kita bab ke bab 3 lah. Bab ke bab 2 habis. Hadis ke-54, 55, 56 dah hadis tu. Ada 3 hadis dalam bab ke bab 2 tu. Ada 3 hadis. Setakat tu saja dah. Ni lepas ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.